Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, hari ini kita sambung PDPR kita dengan subjek Akhlak dan Tasawuf Darjah 4 bersama dengan Cikgu Nadia. Baiklah murid-murid, hari ini kita masih meneruskan pembelajaran yang ke-9 iaitu dengan tajuk Mencari Keredaan Allah. Untuk mencari keredaan Allah Ta'ala ialah kita perlu ikhlas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Apa dia ikhlas? Mari kita lihat pengertiannya. Dari segi bahasa, berasal daripada perkataan Arab yang bererti murni, jujur dan tulus. Manakala dari segi istilah, mengerjakan amalan semata-mata kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Seperti hendak dipuji atau meminta pangkat kebesaran dan lain-lain. Maksudnya ikhlas ini adalah kita melakukan perbuatan itu ataupun amalan itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan pujian ataupun untuk bermegah-megah dengan amalan yang kita lakukan. Seterusnya, mari kita lihat kepentingan sifat ikhlas. Ianya telah termaktub di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Artinya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Itu adalah kepentingan sifat ikhlas yang termaktub di dalam Al-Quran. Manakala kepentingan sifat ikhlas yang terdapat di dalam hadis adalah seperti sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu, Ya Mu'az, akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya, hendaklah kamu ikhlas pada agama. Nescaya cukuplah engkau dengan amal yang sedikit. Selain itu, sabda Rasulullah SAW dalam hadis kudusi, Al-ikhlasu sirrun min asrari astauda'tuhu qulba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya, ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Aku berikannya di hati orang yang aku kasihi daripada hamba-hambaku. Hadis riwayat Al-Huzaifah. Tambahan lagi, berkata Said Alawi As-Saqaf dalam kitab Ilajul Amradir Radiyah, hendaklah kamu menghiasi hati kamu dengan ikhlas seberapa banyak yang boleh. Kerana ikhlas itulah nyawa amal dan ia adalah sebenar-benar agama. Jadinya, setiap amalan yang kita lakukan itu, kita hendaklah ikhlas. Kerana ikhlas itu adalah nyawa kepada amalan kita. Jika kita tidak ikhlas dalam melakukan setiap amalan, amalan itu akan menjadi sia-sia sahaja. Baiklah, selain mencari keredaan Allah dengan ilmu, amal dan ikhlas, kita juga kena ada rasa khauf, iaitu takut, dan raja, iaitu berharap kepada Allah Ta'ala. Mari kita pergi pada pengertian khauf. Khauf ialah rasa takut dan bimbang diperdaya oleh syaitan. Manakala raja pula ialah bersenang hati mengharap kebaikan daripada Allah di dunia dan di akhirat. Sifat khauf dan sifat raja ini tidak boleh dipisahkan. Ianya mesti bergabung menjadi satu. Baiklah, sekarang mari kita lihat tanda-tanda orang yang khauf dan raja.
Tanda-tandanya, sentiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan keadaan senang hati dan cintakan kebaikan. Dan setinggi-tinggi darjat takut ialah takutkan Allah kerana sifat-sifat dan kebesarannya yang maha tinggi. Sebab itulah orang yang soleh sentiasa takut kepada Allah, sekalipun mereka telah sampai ke darjat as-siddiqin. Manakala definisi orang yang bahagia ialah orang yang menuntut ilmu untuk dijadikan bekalan di hari kemudian, iaitu di hari akhirat, dan niatnya adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, definisi orang yang terdedah dalam bahaya dan ditakuti mati di dalam su'ul khatimah, iaitu pengakhiran yang buruk, dan jika dia tidak bertaubat, ianya adalah orang yang menuntut ilmu supaya dapat hidup senang di dunia sahaja dan untuk mendapat pangkat tinggi. Manakala definisi orang yang rugi ialah orang yang menuntut ilmu dengan tujuan hendak menjadikan ilmu itu sebagai alat semata-mata untuk mendapatkan harta yang banyak atau bermegah-megah dengan pengikut yang ramai. Jadi, kesimpulannya antara 3 golongan ini, iaitu golongan orang yang bahagia, golongan orang yang dalam bahaya dan mati di dalam keadaan su'ul khatimah, ataupun golongan orang yang rugi, kita hendaklah menjadi golongan yang pertama, iaitu golongan orang yang bahagia, golongan orang yang melakukan amal ibadah dan mencari ilmu semata-mata adalah niatnya kerana Allah Ta'ala. Dan ingat, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, dan segala bekalan amalan yang kita lakukan ini adalah untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita hendaklah melakukan segala amalan kita dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.